Fokus tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Assalamualaikum, salam bahagia dan salam siaran bersama saya Nuzar Wazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini 31 Januari 2015. Paparan menarik menanti anda selepas ini. Paparan malam ini. Kerajaan Filipina dan MILF mengulangi komitmen pulih keamanan. Sejauh manakah impak kemasukan pelajar asing terhadap pendidikan negara? Rakyat perlu miliki ketahanan untuk tidak mensabotaj ekonomi negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sokongan padu dan sumbangan ibu bapa serta komuniti setempat menjadi faktor penentu kejayaan pendidikan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata perkara itu merupakan input yang penting untuk nilai kejayaan sesebuah sekolah dari segi pencapaian akademik dan kurikulum sekaligus melahirkan modal insan bermutu tinggi. Katanya jika menganggap pendidikan adalah bidang strategik negara, kita perlu menerima hakikat bahawa murid-murid dan remaja adalah aset penting negara yang boleh menjana kekayaan negara. Malah ia merupakan faktor pengeluaran yang lebih besar nilainya dari hasil bumi. Maka segala tumpuan perlu ditumpukan kepada pendidikan negara. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah kecemerlangan UPSR 2014 Parlimen Pekan di Dewan Konvensyen Sultan Ahmad Shah. Sementara itu, hukuman merotan di sekolah perlu bagi mendidik dan mendisiplinkan pelajar. Namun ia harus dilakukan mengikut peraturan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Lok Ying Feng berkata tanpa hukuman rotan, pelajar yang nakal dan tidak berdisiplin sukar untuk dikawal dan boleh menjejaskan pembelajaran pelajar lain. Lok berkata sebelum merotan, guru perlu merujuk kepada peraturan khas berkaitan hukuman itu terhadap pelajar iaitu Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959 di bawah Ordinan Pelajaran 1957 dan merotan pelajar amat perlu bagi mendisiplinkan pelajar yang nakal. Beliau berkata terdapat guru yang enggan merotan pelajar untuk mendisiplinkan mereka kerana bimbang dikenakan tindakan melakukan jenayah. Guru tidak boleh membiarkan pelajar tersebut nakal, perlu mendisiplinkan pelajar secara lebih inovatif dan kreatif. Beliau berharap Kementerian Pendidikan dapat menambah baik peraturan merotan dengan memberi definisi lebih khusus agar ia lebih difahami oleh guru. Pada perkembangan berbeza, Selangor merekodkan kes bankrupt tertinggi dengan 6,668 kes daripada jumlah 22,305 kes yang direkodkan di seluruh negara sepanjang tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri berkata, Kuala Lumpur pula mencatat 3,279 kes, diikuti Johor Bahru 2,699 kes, Pulau Pinang 1,579 dan Kedah 1,076 kes. Berdasarkan data yang dimiliki Jabatan Insolvensi, jumlah kes kebankrapan yang direkodkan sejak 1924 hingga tahun lepas adalah 265,564 kes dengan lebih separuh iaitu sebanyak 144,474 kes direkod sepanjang tahun 2007 hingga 2014, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Nancy berkata peningkatan kes bankrupt dilihat ketara sejak 2007 dengan 13,238 kes direkodkan dan didaftarkan meningkat kepada 13,855 kes pada 2008, 16,228 kes pada 2009, 18,119 kes pada 2010, 19,167 pada 2011, 19,575 pada 2012 dan 21,987 kes pada 2013.
Antara punca bankrupt ialah kes sewa beli kenderaan yang telah meningkat dengan ketara sejak 2007 hingga tahun lalu dengan mencatat 39,082 kes. Ini diikuti pinjaman perumahan dan pinjaman peribadi yang masing-masing mencatatkan 25,616 kes dan 24,041 kes untuk tempoh 8 tahun tersebut. Nancy berkata pekerja sektor swasta adalah golongan terbanyak yang menghadapi kes kebankrupan dengan sebanyak 47,403 kes direkodkan sepanjang 2007 hingga 2014. Diikuti peniaga 17,024 kes, pekerja sendiri 9,837 kes, profesional 5,295 dan sektor awam 3,959 kes.